Hi, Assalamualaikum. My name is Azwan Shira binti Muta, number 14, Clock-in ITT 575 at 3:48 p.m. on 28 October 2021. Clock in at 3:50 p.m. for the class IDT 575. My name is Siti Nur Syafawati binti Mahashim and my number is 15. Assalamualaikum, my name Muhammad Aiman Bezainuddin, number 8, clock in for ITT 575 at 3:51 p.m. on 28 October 2021. My name is Muhammad Faiz Muhammad Osman. 21 p.m. on 28th of October 2021. Hello, my name is Muhammad Nasrul Muhammad Aziz. I'm number 6, applying for ITT 575 at 4 p.m. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Saleh. I'm from CS 2456A. Clock in for ITT 575 on 3:54 p.m. on 28 October 2021. I'm number 5 on the list. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fatimah binti Jeffrey, number 12, clock in for ITT 575 on Tuesday 28 October 2021 at 15:55 p.m. My name is Mama Afiq bin Azhar, number 3 on the list. Log in for class ITT 575 at 3:56 p.m. on 28 October 2020. ITT 575, 28 October 2021, 3:57 p.m. My name is Muhammad Hafiz David Ahmad, number 17 in the list. Clock in for ITT 575 at 3:58 p.m. on 28 October 2021. Assalamualaikum, my name is Muhammad Adil Hanif, number 4 on the list. I will clock in for ITT 475 at 4 p.m. Thank you. My name is Muhammad Kazim bin Kamal Bakri, number 10 on the clock in for ITT 575 at 28 October at 4 p.m. My name is Muhammad Anwar bin Juari, number 7 on the list. Clock in for ITT 575 at 4:05 p.m. Number 13, clock in for ITT 575 at 4:05 p.m. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil sayyidina wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam, Sir. Waalaikumsalam. Sehat, Sir? Alhamdulillah. Salam. Kita orang tadi habis dengar lah. Saya dah hilang ni. Saya tak dengar kamu. Saya dah hilang ke? Sir, dengar, Sir. Dengar. Sebab tak ada terkejut pun. Kan? Kita orang habis chapter 5. Kamu punya macam mana kelas? Start esok? Start present esok? Min cakap kat saya esok, Sir. Esok kita start Saya tukang penyampai. Ini kita sambung lagi apa nama apa?
Flutter. Hmm. Flutter. Sir, Flutter ni Ada, sebenarnya cik tu apa sir? tak ada, ni lab work. Waktu Sir, kamu, sangkut sir. saya sangkut pula dah. Tutup saya punya ni jap. Saya kena tutup kamera, kasih apa? Kasih line okey sikit. Alright, so waktu kamu 440 dengan saya dulu kan kelas sebelah-sebelah dengan 575 kan. So kamu buat lab 1, dia orang buat lab 1. Kamu buat lab 2, dia orang buat lab 2, macam itulah. Kan? Okay, so dulu kena buat dan dapat markah. Okay, so mobile computing untuk Flutter ni masuk dalam mobile computing lah. Chapter berapa lah? Mana kita punya Chapter 7 ke 8 itu saya cakap. aims.yo.my. Okay. Ada. Mobile application. Chapter 7. Right, so chapter 7. Sebelum tu saya tak bagi benda tu bagi kat kemudian tau tak? Ataupun jadi projek. Tapi saya rasa bila benda tu start kemudian, selepas semester break apa, baru nak install Flutter, baru buat student banyak buat benda tak jadi kan. Tak sempat hasilkan apa-apa pun. Okay, so that's why waktu kamu 440 dengan diorang saya dah start suruh install Flutter pada lab pertama lagi. Right. Okay, bila kamu dah ambil 575, time kamu, kita punya yang latest ni dia nak dalam bentuk okay. Alright. Ini. Okay, introduce to you block 1, week 1 sampai week 6. Okay, dalam satu blok ni boleh ada satu assignment saja, satu assessment saja. Student kena submit satu assessment saja dalam 6 minggu ni. Faham? Faham. So maksudnya kalau setiap satu tu, satu blok hanya boleh hantar satu assignment saja. Student boleh student buat satu assessment saja. Tak dibenarkan banyak-banyak macam dulu. Dulu tiap-tiap minggu kena hantar. Kan? Maksudnya untuk siapa yang ambil 440 SEM ni, dia orang punya lab tak perlu hantar apa macam kamu kena hantar tu. Saya bagi juga benda yang bila tak perlu hantar, faham-faham lah. Ada yang buat, ada yang tak buat kan. Right. So sebab tak kena, markah tak ada, buat apa nak hantar. Macam tu lah kan. So kita orang tak boleh paksa lah. Kalau nak pandai, buatlah. Kalau tak, tak boleh buat apa, kita tak boleh paksa dia, takut stres. Itu je takut student stres. Alright, so kita lab 1 kita akan buat pada minggu ke-6 lah. Kan? Saya bagi satu lab. Kita buat lah. Kamu nak buat lab Flutter ke ataupun lab wireless ke, antara tak boleh banyak lah, satu je lah. Sebab kalau kita ada lab mobile, kita ada lab wireless, ada lab bluetooth kan. Macam tak syok lah hantar satu je. Oh, maksudnya 15-21 tu je lah kan, kerja kita orang. So saya untuk kamu, saya ingat lab yang terbaik saya bagi kamu buat wireless Allahu Akbar, lupa dah. Apa map? Heat map. Kita buat heat map analysis.
Tapi kamu nak buat heat map analysis ke mana? Kamu duduk kat rumah, kamu nak analysis kat rumah kamu boleh ke? Apa heat map? Analysis. Analysis. The page. Technologies allows the school to focus on what the IT systems deliver to learners. Heat map analysis. 5 strategies that drive quick results. When you look at a heat map, what are you actually looking at? Heat maps are a visual way to add context to the data you get from traditional web analytics and get into the minds of your users. Analyzing move heat maps, quick maps, and scroll maps helps you understand what really drives user behavior so you can make quick win changes. Start by asking yourself these 5 questions. Question 1, are people seeing important content? You want to make sure people are seeing things like CTAs, forms, and product information. Scroll maps show you how far people scroll down the page and help you identify where to place important content. Look for sharp changes in color on your scroll heat maps, which means a significant percentage of people. Ini tak nampak macam wireless heat map pun. Heat map. Tu macam app punya ni ke? Dia heat map ni maksudnya nak tengok apa yang kita ni. Kan. Okey, kita cari yang video lain. Penat je tunggu kan. Dengar ada iklan kita try yang ni lah. Tadi tu macam ada UI. Howdy Tinker Nerds. On this episode of TinkerNut Labs, I'll be showing you how to create a Wi-Fi heat map. My suck tutorial, where I know in that tutorial I said that I'd be showing you how to extend your Wi-Fi using household items, but I thought that this might be a better place to start. Ready? Let's start tinkering. The first thing you want to do is download the Heat Mapper software from the Ekahau website. It's free software, but it does require you to sign up before emailing you a download link. After it's downloaded and installed, you should see an interface like this that prompts you to import a floor map or to use a grid. You can do either one, but I have an actual floor map, so that's what I'll be using. So select it, and to the left you should see all the Wi-Fi signals that your computer can see along with their signal strength. Now, to add that information to your map, you want to left click on your current location on the map and then start walking, tracing the path with your cursor along the map. Obviously, this works best with a laptop unless you have a desktop on a cart with a really long extension cord. Sir? Halo. Apa khabar? Sihat? Zem masuk Discord, Zem. Masuk Discord. Jadi macam mana? Video saya keras ke? Sekeras je. Keras. Saya ingat saya nak bagi yang itulah senang sekali heat map. Dalam banyak-banyak itulah yang menarik sikit lah sebagai lab kita. Cuma kawasan je, kawasan kamu nak buat kat mana tu? Rumah kamu ada shopping complex tak? Shopping complex ada, sir.
shopping complex. Kamu buat dalam satu floor saja ataupun sedikit macam ni kan. Ikutlah kamu nak jarak, tak adalah jauh mana kan. Dalam 1 meter. 1 meter banyak jauh besar. 1 meter besar juga. Dia sekejap, saya tak faham lagi. Heatmapper ni macam mana sir? Dia punya... Okey, kita run sekali. Sekejap, apa tadi saya search je? Saya Okey, dia dah jalan sampai... Dia dah jalan. Sekejap ada call. Hello, Assalamualaikum, tengah kelas. Nanti call lah. Alright. Mapped out your entire area. And then when you're done, right-click with your mouse to stop. Now it will show a heat map of all the different routers in your vicinity. To see a specific... Okay, so dia dah berjalan daripada sini. Tak nampak pula dah. Mana saya punya penunjuk PPing. PPing saya mana? Okay. Okay, so dia dah berjalan daripada sini. Lukisan ni dia kena buat lah. Kan, dia kena lukisan ni dia kena buat dan upload ke software Ekahau ni, Mapper. Ataupun kamu pakailah tool lain selain daripada Ekahau pun boleh. Kan, okay, so sambil jalan tu, sambil on Ekahau ni lah. So, Ekahau ni akan cuba detect berapa banyak wireless router yang ada. Nampak tak? Okay. Itu je. And then kamu just buat analisis sikit berapa dia punya strength kat sini. So dia boleh dapat banyak juga information dia boleh dapat daripada Ekahau ni. Kan? Dia dalam handphone ni sir? Dah pakai yang ni ini pakai laptop. Kan kamu tengok laptop dia pun bateri dah nak habis kan. Ya. Keep view. The dark green areas show where the signal strength is strongest, and as it transitions to red, that signifies that the signal is getting weaker. This free version doesn't have the option of saving the recorded data, but you can save a screenshot of your heat map for later reference. So, sekejap. Sebelah kiri ni. Right and your strength is weaker, but you can save a... Okay, sebelah kiri ni nampak dia boleh bagi tahu macam-macam information. Okay, so boleh buat analysis ni. Dia pakai apa? 802.11n, nampak? Ada tak yang GB? And then dia pakai authentication apa? WPA 2. WPA saja pun ada lagi. Ni boleh hack ni. WPA kan? Ni masih lagi WPA. Ada tak WEP? Mungkin akan jumpa WEP. Tu nampak kan, Amos and Boris. Dia boleh. Okay, so berapa dia punya bit rate, nampak kan? 54 megabit per second, masih ada 144 217 max. Oh, salah. 300. Dahsyat kat ni, kan? Ni contoh lah. Saya rasa yang ni lah yang paling menarik pun. Takkan nak bagi Bluetooth punya assignment je kan, lab. Takkan nak bagi Flutter. Oh, boleh. Ni yang 15 sampai 20. Ya, satu je. Assignment yang satu saja. Sir, okay, nak tanya sir, yang kalau apa? Kalau yang map ni kena lukis ke sir? Ataupun lukis macam mana lukis? Agak-agak je lah sir. Agak-agak je lah. Ada kamu buat recording ke? Tak ada kan? Oh, tak.
Tengah azan. Jangan azan lah. Sir memang bercakap ke sir? Boleh tapi azan tak boleh. Tak apa cakap. Okey, tak. Saya ingat sir demo, sir bercakap. Sudah azan. Tempat kamu pun dah azan kan? So yang tadi saya ni sambil-sambil saya set up lah kan. Sambil set up clutter. Okay, sampai mana dia? Block 1 kan? Block 1, so maksudnya kita akan submit lab assignment lah yang heat map tadi. Okay, so boleh download kamu punya heat map and then kita cari satu tempat lah macam shopping complex yang mana kita rasa tempat tu banyak
banyak signal wifi lah, sebab heatmap ni kita nak buat wifi heatmap. So kalau pergi berjemaah boleh sir? Boleh. Kamu pergi berjemaah boleh, tapi ambil lah location berbeza. Kalau 1 meter tu panjang, kita buat dalam 50 meter, berjalan sampai 50 meter jauh tak? 50 meter. Kalau daripada rumah Sakut sir, sakut. Hmm? Apa sir? Sakut ya dia? Rumah kamu dari depan sampai belakang berapa meter? Rumah saya? Kalau pakai kaki berapa? Kaki berapa? 100? Panjangnya rumah kamu. Satu kaki. Satu kaki berapa meter? Meter. 30 meter. Kita buat dalam range tu lah. Kita buat dalam satu kaki. 30 meter. 70 sir. 70 meter. 70 kaki sir. Depan daripada depan rumah kamu sampai belakang kan, lebih kurang macam tu lah, kita ambil dalam range tu 30 ke 50 meter lah kan. 50 meter dah sampai dekat 1.5 kan. 150 kaki kan. 180. Okay, so kita ambil range tu tak panjang sangat lah. Kira boleh berjalan lah kan, tak adalah sampai mengah sangat kan. Nak berjalan sampai 100 meter tu macam dah nak pergi padang yang 100 meter, jauh kan. Right, so ikut kesesuaian lah. Kalau ngam-ngam saja shopping complex tu kan, satu ground floor tu ngam-ngam je, 50 meter ke apa, boleh lah, jalan je lah kan. Kiri kanan tu ada laluan lah. Kalau saya kata shopping complex, kalau kamu masuk Tesco ke apa, dia satu je kan, dalam tu je. Kalau gitu macam kalau pergi Dia member boleh kan. kalau kat Tesco tu, yang kat luar tu, bukan dalam Tesco. Kedai-kedai yang kat Tesco kan. Kalau kat luar kan ada Tesco Maidin ke apa kan, dia ada kedai-kedai luar tu kan, tu boleh lah. Sir, kalau macam kalau macam ni tadi, kalau pergi dengan member macam itu, kan contoh mall tu besar, panjang kan sir kan. So macam jalan yang meter tu saya tak pasti, tapi agak-agak macam agak-agak lah jauh tu, lepas tu berhenti, lepas tu member sambung pula. Yang tu ada boleh juga. Member sambung di situ. Boleh juga, jadi satu mat yang besar kan. Ataupun kalau shopping complex tu ada banyak floor, kamu floor 1, dia floor 2, macam tu kan. Cantik juga kan, tapi buat report asing-asing lah. So maksudnya kalau yang jenis yang ada kiri kanan, kamu ambil wing belah kiri, dia ambil wing belah kanan, kan. Okey lah. Okey kan sir. Right, so jangan kena tangkap dengan guard, ingat kamu nak hack wifi. Kita budak ni mencurigakan kan. Alright, so next blok yang kedua pada minggu ke-7, 7 sampai 10. So kita akan ada written test kat tu. Macam test 1, test 2 lah. Tapi ada satu test je. Dulu boleh ada 2 test, test 1, test 2. Sekarang tak boleh. Dia tak nak student attention. Satu test je. Kan? So samalah. So samalah dengan apa saya cakap tadi dengan budak student ITT 440. So dia orang tiap-tiap minggu buat lab macam tu je lah, tak ada ambil markah. So satu lab saja yang last kali saya akan bagi dan dia orang kena submit. Macam tu lah. Satu lab saja akan diambil markah. Kan? Maksudnya kalau macam barai exam tu, barai lah je. Itulah. Terpaksa lah. Dia ada pro and con lah. Kita menurut arahan lah. Kalau tak jadi, sen depan lepas tukar pula kan. Tak jadi dah blok-blok ni. Right.
11, lepas minggu 10, 11, 12, 13, 14. Dekat ujung-ujung, kita akan submit projek lah. Projek korang apa lah? Nanti saya cari projek. Tak payah fikir, nanti minggu ketiga ni saya cari. Minggu 3 saya cari. Projek yang saya lepas sama je. Ada projek submission and presentation pada minggu 14. Okay. Masa ni kamu dah kalau FYP dah ni kan. And then blok yang keempat adalah pada final assessment. Tu dah tentu satu assessment. Maksudnya final exam tu dah kira satu assessment. So kamu boleh ada 3 saja dalam 14 minggu ni. Macam tu. So dia tak bagi banyak lah. PITM tak nak student tension. Okay. Kalau tension juga tak tahulah. Alright. So kita try lah. Benda eksperimen je kan semua. Kan kamu punya markah lah kan. Alright. Sekejap, projek yang assessment 3 ni apa tadi sir? Projek apa? Ini projek Butter kan? Bukan. Ni study case. Oh, case study. Case study ni. Dia akan bagi study case, kamu kena buat macam apa? Group saya rasa ni. Group. Group and kamu kena buat report lah. Report and then present report. Tu je. Presentation. Okay, so esok kita start present 1.2 kan? Kita 1.2. Muhammad sir. Nama dia Muhammad. Okay. Physical and technological constraint, impact and computer science 1.3. Lepas tu chapter 2, chapter 3. Kita minggu 3 dah ni. Kan kalau boleh habis ke mana? Kita minggu 3. 1, 2, 3. Kita dah berapa chapter? 9 je. 9 untuk 14 minggu. Kan? Sir, minggu ni. Ada orang tanya sir. Nak buat tu kat mana? Kat mana tu? Kat mana? Kat kamu lah. Kat WhatsApp. Tanya saya. Ni sir, kalau buat slide tu, boleh ke pakai slide sir je? Ke dia kena buat slide sendiri? Boleh pakai slide. Slide lama tu boleh. Slide atas ni ya. Dalam ni ada slide kan? Ni slide ni ada. Oh, dia nak pakai slide tu je. Ada ni boleh. Boleh. Tapi study dululah. Tak lagi kamu tu cakap kan. Boleh. Lagi. Kamu cut ambil yang kamu punya part je lah. Okay. So dalam U-Future ada kan? Yang slide sir, ke apa? U-Future. Dekat team sir, saya cakap. Dekat ni U-Future ada yang lecturer lain kan? Ada kan? Nampak? Boleh nampak? Saya sebagai lecturer nampak. 575 daripada Arau ke? Oh tak banyak. Seabin, Seanwar, Fatin, RP. Kalau ada kunci ni tak boleh masuk ah. Dia telah mengunci hatinya. And then Misrai, saya ada apa? Saya tak ada apa, saya ada lab Muhammad Faizal. Satu je. Shah Alam. Shah Alam ada 789 je. Lagi? Syikin alias mana? Slide. Sama ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alright. Oh, tak bagi folder is locked. Please enter the password. Siapa boleh pecah password dia? Diri kot. Oh, betul. Cakap saya.
Apa saya post dia? Saya tak sangka dia letak benda tu kan. Boleh masuk. So kalau tak ingat, kalau nak tahu password dia, tengok balik recording ni. Okay. Alright, so dapat. Tapi tak ada chapter 1. Chapter 2 ada. Siapa kena chapter 2 ada. Chapter 3, 4, 5, 6, 7, 9. Okay. Pandai. Okay, so next, this week, lab work 3. Lab work tu dah ada yang berjaya, siap kan? Speed code. Oh, saya yang speed code saya nak buat, tapi saya buat benda lain saja. Buat FYP lah saya. Alright. So macam tu lah, kita tak nak student kan, dia ada masa dia, ada dia boleh buat, ada tak boleh buat. So kita tak nak dia stress. Jangan risau, kamu tak buat, saya tak boleh marah. Kan, kalau saya marah, report dekat UiTM kan. Apa ni kata mana boleh buat lab ni kan. Alright, tapi nanti so saya buat je, sebab benda tu function lah. Nanti saya buat. Yang lain tak apa, kita go on to ITT, lab work 3. ITT 575. Okay, so kita ada QR code. Still lagi dalam Flutter. Kali ni kita buat QR code. Memang dia macam tu. Okay. Memang dia macam tu. Saya ingatkan ni. Windows full screen. Mana full screen? Oh, baru nampak je slide kan? Okay. So basic knowledge QR code. Aduh. Sekejap ada call lagi. Sekejap. Alright. Sorry ya, ada iklan sebentar. Okay, so benda ni saya ambil dekat mana? Dekat Telegram yang lama beberapa bulan dah. Boleh tengok berapa bulan. Lab work. Nampak kan? April 12 bulan kan? April 12 bulan. Okay, and then file dekat sini, kat dalam ni dia orang punya jawapan lah. Dia orang punya jawapan, dia orang punya result lab dia orang lah. Okay, so kalau kamu nak perform group macam dia orang pun boleh, tak ada masalah kan. Sebab kita tak ada markah sekarang ni. Nak buat sendiri boleh, nak buat dalam group pun boleh. Sebab dia semua buat dalam group. Alright, okay. Buat dalam group lah senang daripada tak buat langsung kan. Betul sir. Betul. Kan, kepala Fauzan kan. Okay, satu group, satu kelas tu. Yang tak buat. Alright, a QR code abbreviated from quick response code is a type of metric barcode or two-dimensional barcode first designed in 1994 for the automotive industry in Japan. So, QR code ni dah lama, 1994. Tapi saya terfikir nak buat benda ni pada tahun 2010, 2011 macam tu. Kan?
Saya kata boleh tak kita buat something yang boleh detect. Masa tu baru belajar AI kan. Rupanya dah ada QR code kan. Kita tak tahu lagi. Sebab saya pernah tengok yang dekat airport apa semua kan. Memang dia orang ada macam ni kan. Gambar-gambar kan. Benda ni boleh ni. Rupanya benda ni dah lama wujud. 1994. Okay. We can build a Flutter application with the features of scanning QR code using camera, generating QR code with text data, and sharing specific image sharing mechanism for both iOS and Android. So kalau kita guna Flutter, kita boleh buat untuk dua-dua. iOS boleh, Android pun boleh. Okay, so exercises diorang, kamu pun sekali lah. Okay, make a group. 3 person, tapi untuk kamu dah tak ada limit dah. Satu group, satu kelas pun tak kisah. Okay, and then yang penting dalam group tu kena ada conversation dalam online meeting macam Gmeet lah ataupun team ni kan. And then saya suruh dia orang record. Okay, and then create a simple QR code generated application using Flutter. Okay, dia orang kena buat, kita boleh buat QR code generator. So daripada app Flutter, dia boleh generate QR code. Kalau kamu tulis hello, dia keluar hello kan. Present kita buat coding tu ke present dah siap lah? Nanti kita tengok yang dia orang punya lah. Okay, and then create a simple QR code scanner. Pakai dua handset kan? Ataupun print dekat kertas kan? Dia boleh scan. Alright. Yang ketiga saya minta buat satu special QR code generator and scanner. That mean dia akan generate benda yang hanya boleh dipahami oleh app Flutter kamu sahaja. Okay. So maksudnya kamu pakailah encryption. Bila encryption macam ni lah. Macam MySejahtera. Kamu ada MySejahtera kan? Ada sir. Kan dia ada QR code kan? Alright, so assignment yang saya bagi ni sebelum MySejahtera lagi. So MySejahtera tu macam boleh faham saya nak buat apa kan. Kan? Bukan Sam sebelum tu saya dah suruh dia orang buat. Kan? So maksudnya dia generate QR code yang hanya MySejahtera saja yang faham. Kalau kamu tak percaya, kamu buka MySejahtera, kamu ambil handset kakak. Install yang scanner biasa. Dia faham tak? Dia tak faham. Kan? Dia tak faham. Hanya MySejahtera faham. MySejahtera punya QR code saja. Macam itulah. Okey. Itu sahaja yang dia orang buat. Next. Okey, itu saja. Right, itu sahaja. And then kita tengok dia orang punya hasil kerja. Nak pilih yang mana ni? Oh, yang perform sir? Saya tak ingat yang mana tu. Try ni lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita nak bincang pasal lab 3 yang kita dah buat tadi. Dengar tak? Okay. Dengar sir. Dengar. Dengar. Dia orang ni buat assignment ke apa tadi? Dia punya intro kan? Sir. Tahu dah apa benda yang korang nak buat? Untuk kita rasa kita buat yang soalan nombor 3 yang buat QR code generator tu. Okay. Khadijah?
Kalau kita buat yang QR code. Video tutorial yang ada dekat YouTube tu, kita dah try juga tapi ada yang error. Kita type je dia dah keluar error, tak tahu apa problem dia. Tapi nanti kita try buat lagi, kita try solvekan error dia. Orang nak buat tu, maksudnya kita kena buat special QR code and generator lah. Kalau benda ni kita dah jumpa dah actually, tapi masih nak try lagi lah. So Tasha ada apa-apa problem ke dengan Tasha punya? Hari tu ada macam Khadijah jugalah jumpa video tapi bila test error banyak. Tapi Mojo jumpa satu video tu bila test dia punya proses semua okey. So buat masa sekarang dah nak siap lah dia punya coding dia. Masing-masing dah tak ada problem, nanti kita boleh bincang lagi lah. Kalau contoh ada problem apa ke, boleh kat WhatsApp ke. Okay. Ni Boleh. just tunjangan je. Okay, terima kasih semua. Terima kasih. Thank you. Bye-bye. Nampak tak? Nampak sir. Tak selesa. Lab 2 dia orang kan buat speed code. Ni speed code ni sir? Dah ada ke maksud lab 3 pun dia pinjam kami ikut speed code lah. Kan? Tapi start from scratch tadi kan? Kan? Lama. Dia orang punya speed code version lah. At least ada. Tu. Sekarang. Kan generate je kan. So dia tak buat yang dalam apa? Tak pakai yang apa? Apa nama Android kan? Dia pakai yang web je. So kita tengok yang ni pula. Yang ni pun speed code kat ni. Tu. Oh, ini dia tak pakai VHD tu. Dia pakai debug dekat handphone terus. Boleh baca. Kan? Kamu tengok dekat Google, dekat YouTube macam mana nak pakai apa nama USB debugger. Debugging kan. So masuk kena tekan 8 kali dekat version tu. So dia akan enable debug. Developer mode, ya, developer mode. So dia orang pakai dekat handset. Kan? So baru dia boleh ni. And then nak produce gambar ni dekat handset ada macam-macam cara, ada macam-macam cara nak mirrorkan dekat handset. Saya dulu pakai software apa saya tak ingat dah. Dia saya ingat ada tu yang pakai wayar cucuk waktu tahu-tahu. Digital. Yang wireless pun ada, wired pun ada. Kan? Betul. Alright, so yang ketiga macam mana dia orang nak presentkan benda tu encrypted lah. Alah, tunjuk coding je lah kan dia orang.
nampak dia tulis sebab dia speed code. Dia sepatutnya apa nama dekat coding je dia orang buat speed code kan, dekat. Salam. Masuk. Oh salah rumah sebelah. Saya pun bagi orang bagi salam, saya jawab agak. Dah tengah kelas kan. Okey, dia orang Bahaya speed saya. Saya tak tengok dengan bunyi salam. Ni software apa saya tak ingat dah. Copy. Yang mirror tu ke sir? Copy. Dia SE file gitu je. Mirror hand smartphone to PC to laptop. Banyak No root apps. Saya biasa pakai ni, Vice. Banyak ni. SRC copy. Yang ni, dia orang pakai ni. Saya tunjuk kat dia orang suruh pakai ni dan dia orang pakai ni. Ni biasa. Screen copy price free, nampak tak? Screen copy price free. Okay, so ataupun kamu boleh pakai yang lain-lain lah. Android macam. Okay. Banyak macam tadi kan, Mobizen kan, ada nampak kan? Okay, so saya pernah pakai yang dua tu lah. Screen copy dengan yang first tadi nama apa? Wiser. Screen copy dengan Wiser. Okay, actually 3. Yang ketiga saya tak ingat, dalam kereta saya ada. Mirrorkan ke kereta. Okay, so kalau kata pakai biasa, dia akan keluar macam ni lah, no data found. So maksudnya tak boleh baca lah. QR scanner biasa tak boleh baca. So ada banyak lagi ya. Contoh-contoh dan apa ni. Salah apa? Salah desktop. Sini bawa betul. Ada banyak ni. So kamu boleh tengok kat sini lah dia orang punya. Saya rasa kalau nak source code tak dapat ni. Jenuh nak follow dia punya speed code kan. Okay. Tak ada, kamu tak ada kontak dengan orang ni? Tak kenal. Kenal sir. Kan. Kenalnya kan. Tak kenal kot. Dah ada perform tu sir. Dah ada perform. Okay, so that's for lab today. And then yang lab 2 ada nak share tak ada kan? Share dah itu lah. Oh, kamu kata tengah buat FYP. Okay, tak apa. Alright, so ada masa lagi sejam untuk kamu cari. Okay. So, ataupun kamu boleh prepare untuk start lecture presentation, lecture esok kan? Betul sir. Okay, so lepas tu boleh keluar lah. That's all for today. Thank you for your time. Ada soalan lagi? Habis awal. Setiap kali kita habis awal. Sebab tak ada lab nak kena tengok. Nak design tak ada. Kamu pun tak buat minggu lepas. Habis awal. Tak apa sir. InsyaAllah minggu depan. Kita tambah stress. Tak apa. Boleh sir. Alright. So, jangan lupa keluar. Thank you for your time. Saya tutup dengan tasbih kifara dan surah Al-Wa'ad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sir. Banyak. Salam sir, thank you sir. Sama-sama.